Salam sejahtera adik-adik. Pada hari ini, kita akan mengikuti pelajaran Bahasa Melayu bersama Cikgu Siti. Kelas hari ini adalah untuk murid-murid Primary 5 atau dalam bahasa Melayunya untuk murid-murid tahun 5. Cikgu mengucapkan selamat datang kepada semua murid-murid cikgu. Untuk yang tidak mengenali cikgu, nama cikgu adalah Cikgu Siti. Pada hari ini, cikgu akan ajar murid-murid bagaimana untuk mengenal sintaksis ayat, iaitu bagaimana caranya dapat kita membuat binaan ayat. Pada hari ini, cikgu akan ajar murid-murid untuk membina ayat daripada ayat mudah dan kita akan belajar untuk mengembangkan ayat tersebut menjadi ayat yang lebih kompleks. Sebelum kita meneruskan kelas pada hari ini, terlebih dahulu cikgu ingin menerangkan beberapa objektif pelajaran kita pada hari ini. Okay. Objektif pertama, cikgu harap murid dapat memahami asas kepada binaan ayat. Jadi, untuk kelas hari ini, setelah kelas selesai, cikgu harap murid dapat mengenal pasti subjek dan predikat di dalam ayat tunggal. Dan cikgu harap murid-murid dapat membina ayat tunggal daripada gambar-gambar yang diberikan. Sebelum kita pergi lebih lanjut, cikgu ingin menerangkan mengenai komponen ayat. Apakah komponen ayat? Ayat biasanya mempunyai dua bahagian utama, iaitu subjek yang terdiri daripada perasaan nama dan predikat. Apakah subjek dan apa pula predikat? Subjek adalah perkara yang ingin diterangkan di dalam sesuatu ayat. Manakala predikat adalah cerita berkenaan subjek tersebut. Okey. Untuk memahami lebih lanjut berkenaan subjek dan predikat, mari kita lihat contoh. Ini adalah contoh ayat mudah atau lebih dikenali sebagai ayat tunggal. Dapat kamu lihat di sini, cikgu telah mengasingkan subjek dan juga predikat. Contoh di sini, kucing saya sangat comel. Subjeknya di sini adalah kamu ingin bercerita mengenai kucing kamu. Jadi, ini adalah subjek di dalam ayat tersebut. Jika kamu lihat bahagian kedua, sangat comel. Di sini kamu dapat lihat penerangan mengenai kucing kamu, iaitu kamu sedang menerangkan subjek yang ingin diceritakan. Jadi, sangat comel adalah predikat, manakala kucing saya adalah subjek. Bila kita cantumkan kedua-dua benda ini, kita akan membentuk satu ayat mudah. Kucing saya sangat comel. Di sini cikgu ingatkan, jangan lupa setiap ayat mesti dimulai dengan huruf besar dan diakhiri dengan noktah. Seterusnya, cikgu akan beri maksud apa itu ayat tunggal. Ayat tunggal ataupun ayat yang mudah adalah ayat yang mempunyai satu sahaja subjek dan juga satu sahaja predikat. Okey, mari cikgu tunjuk contoh-contoh ayat tunggal. Ini adalah contoh beberapa ayat tunggal yang mengandungi hanya satu subjek dan hanya satu predikat. Mari kita lihat. Aminah, satu subjek. Anak bongsu, satu predikat. Aminah, anak bongsu. Karipap itu, subjek. Sangat sedap, predikat. Kucing itu sedang melompat. Kucing itu adalah subjek, manakala sedang melompat adalah predikat. Cikgu sedang mengajar. Cikgu merupakan subjek dan ayat ini dan sedang mengajar merupakan predikat kepada ayat ini, iaitu sesuatu yang menerangkan tentang subjek yang kamu hendak ceritakan. Mari kita lihat lebih banyak contoh-contoh. Okey. Cikgu ada beri di sini beberapa ayat untuk kamu baca dan kena pasti manakah subjek dan predikat dalam ayat-ayat berikut. Cikgu akan bacakan ayat-ayat ini dan kamu cuba untuk fikir
apakah subjek dan predikat di dalam ayat-ayat ini? Pelukis itu memenangi pertandingan melukis. Rumah saya terletak di hadapan sekolah. Lina cantik orangnya. Lisa dan Alan berkawan sejak kecil. Harimau itu ditembak mati. Cikgu beri kamu 1 minit untuk kenal pasti subjek dan predikat. Selepas itu, kita akan bincangkan jawapan kepada soalan cikgu ini. Baiklah, ini jawapan kepada soalan cikgu tadi. Pelukis itu adalah subjek, predikatnya kita terangkan mengenai pelukis itu. Apa pelukis itu buat? Pelukis itu memenangi pertandingan melukis. Jadi subjek di sini pelukis itu, manakala predikat adalah memenangi pertandingan melukis. Ayat kedua, rumah saya terletak di hadapan sekolah. Yang mana satu subjek? Rumah saya. Kerana rumah saya itu adalah benda yang kamu ingin fokuskan dan ingin terangkan. Dan predikatnya terletak di hadapan sekolah. Okay, ayat seterusnya, Lina cantik orangnya. Subjek kamu adalah Lina, predikat kamu adalah cantik orangnya. Okay. Cikgu ada lupa sesuatu di dalam ayat ini. Dapatkah kamu kena pasti? Ya, cikgu lupa letak tanda nokta. Ingat ya, kamu tidak boleh lupa tanda nokta ini. Okey, cikgu sengaja hilangkan tanda nokta ini untuk kamu kenal pasti apakah kesalahan di dalam ayat ini. Okey, ayat seterusnya, Lisa dan Alan berkawan sejak kecil. Di sini Lisa dan Alan adalah subjek, manakala berkawan sejak kecil adalah predikat. Perhatikan juga di sini, cikgu pun tidak letak tanda noktah pada ayat ini. Jadi, kamu mesti ingat setiap ayat mesti dimulai dengan huruf besar dan diakhiri dengan tanda noktah. Ayat seterusnya, harimau itu ditembak mati. Subjeknya adalah harimau itu, manakala predikatnya adalah ditembak mati. Sekarang kita akan pergi kepada bahagian latihan. Di bahagian ini, cikgu akan ajar murid-murid untuk membina ayat tunggal berdasarkan gambar-gambar yang diberikan. Baik, kamu rasa kamu boleh buat? Cikgu yakin kamu pun boleh buat. Cikgu nak kamu perhatikan gambar ini dahulu sebelum kamu ingin bercerita mengenai gambar. Okey. Ada seorang perempuan sedang menyiram pokok di ruang tamu rumahnya. Okey, dalam gambar ini kamu boleh jadikan perempuan ini sebagai subjek atau kamu boleh jadikan pokok sebagai subjek. Tapi di sini cikgu nak pilih perempuan ini sebagai subjek. Okey, cikgu boleh namakan perempuan ini sebagai Kakak, Susan atau kamu pun boleh tulis sebagai perempuan ini juga. Okey, ini adalah subjek cikgu. Jadi Kakak atau Susan, apa-apa saja yang kamu hendak jadikan sebagai subjek. Jadi, apakah predikat cikgu? Menyiram pokok. Ini adalah ayat tunggal yang mudah. Selepas ini kita akan belajar bagaimana untuk kembangkan lagi ayat ini untuk menjadi ayat yang lebih kompleks dan lebih menarik. Okay. Sekarang kita pergi kepada gambar seterusnya. Okay. Di sini kita dapat lihat ada seorang lelaki sedang mengajar. Jadi kamu boleh namakan lelaki tersebut ataupun kamu boleh terus sebut saja lelaki itu. Jadi subjek kamu boleh jadi Cikgu Ben, lelaki itu, Cikgu Halim atau apa-apa saja. Okey, sekarang kita pergi kepada predikat sedang mengajar. Kenapa sedang mengajar? Sebab dia tengah melakukan perbuatan tersebut, kita selalu tambah perkataan sedang. Okey, jadi ayat mudah atau ayat tunggalnya sini, Cikgu Ben sedang mengajar. Lelaki itu sedang mengajar. Okey. Seterusnya, mari kita lihat contoh yang berikut. Okay. Apa yang kamu nampak di sini? Kamu nampak sekumpulan lelaki sedang bermain bola sepak.
Jadi, apa subjek yang kamu boleh nyatakan di sini? Cikgu bagi contoh. Kamu boleh guna mereka ataupun kamu boleh guna ahli dan kawan-kawannya. Apa yang mereka sedang buat? Mereka sedang bermain bola. Jadi sedang bermain bola itu merupakan predikat kepada ayat kamu. Okey, mudah kan? Semua boleh buat? Cikgu yakin semua boleh buat. Okey, terima kasih. Ini adalah bahagian pertama. Nantikan cikgu pada bahagian kedua bagaimana untuk membina ayat.